Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk kita pada hari ini ialah termokimia, subtopik 3.1 perubahan haba dalam tindak balas. Terdapat perubahan tenaga apabila tindak balas kimia berlaku dan biasanya melibatkan tenaga haba. Semasa tindak balas kimia berlaku, tenaga haba sama ada dibebaskan ataupun diserap. Jadi, tindak balas kimia boleh dikelaskan kepada tindak balas eksotermik sekiranya tenaga haba dibebaskan dan tindak balas endotermik sekiranya tenaga haba diserap. Okey, tindak balas eksotermik ialah tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran. Haba yang dibebaskan ke persekitaran menyebabkan suhu persekitaran meningkat dan bekas menjadi panas. Antara contoh tindak balas eksotermik ialah respirasi, pengoksidaan logam, tindak balas peneutralan, pembakaran bahan api, penghasilan amonia dan melarutkan natrium hidroksida di dalam air. Pernahkah murid-murid menggenggam serbuk sabun basuh bila ditambahkan dengan sedikit air, genggam dengan tangan? Apa yang terjadi? Tangan kita akan berasa panas, kan? Ini disebabkan tindak balas antara serbuk deterjen dengan air membebaskan haba. Jadi menyebabkan persekitaran menjadi panas. Jadi tangan kita akan terasa panasnya. Tindak balas endotermik pula ialah tindak balas kimia yang menyerap haba daripada persekitaran. Haba yang diserap daripada persekitaran menyebabkan suhu persekitaran menurun dan bekas menjadi sejuk. Antara contoh tindak balas endotermik ialah proses fotosintesis, penguraian karbonat logam apabila dipanaskan, penguraian nitrat logam apabila dipanaskan dan tindakan melarutkan garam amonium di dalam air. Perubahan tenaga dalam tindak balas kimia dapat ditunjukkan dengan gambar rajak aras tenaga. Gambar rajak aras tenaga menunjukkan perbezaan kandungan tenaga antara bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Okey, ini ada dua gambar rajak aras tenaga. Bagi tindak balas eksotermik, tenaga bagi bahan tindak balas lebih tinggi berbanding jumlah kandungan tenaga bagi hasil tindak balas. Manakala bagi tindak balas endotermik, jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas lebih rendah berbanding jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas. Haba yang dibebaskan atau diserap semasa tindak balas kimia dinamakan haba tindak balas dan diberi simbol delta H. Dan unit bagi delta H ialah kilojoule per mol. Delta H, nilai bagi delta H bagi tindak balas eksotermik ialah negatif dan bagi tindak balas endotermik simbol bagi delta H ialah positif. Okey, ini ialah bagaimana kita mentafsirkan gambar rajak aras tenaga. Di sini ialah satu contoh tindak balas antara magnesium dan asid sulfurik. Daripada gambar rajak aras tenaga, kita dapati bahawa tindak balas antara magnesium dan asid sulfurik membentuk magnesium sulfat dan gas hidrogen. Dan ini ialah tindak balas eksotermik. Daripada gambar rajak aras tenaga, mana kita tahu? Kita boleh lihat simbol negatif, kita boleh lihat jumlah kandungan tenaga, bahan dan hasil. Apabila 1 mol magnesium bertindak balas dengan 1 mol asid sulfurik untuk membentuk 1 mol magnesium sulfat dan 1 mol gas hidrogen, sebanyak 467 kilojoule tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Dibebaskan kerana ni eksotermik. Semasa tindak balas, suhu campuran meningkat. Jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas iaitu magnesium sulfat dan gas hidrogen lebih rendah daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas iaitu magnesium dan asid sulfurik. Oleh itu, delta H bertanda negatif.
Okey, ada 4 poin bagaimana kita menerangkan gambar rajah aras tenaga. Ini adalah contoh penerangan bagi gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas endotermik. Tindak balas antara gas nitrogen dan gas oksigen membentuk gas nitrogen monoksida dan inilah tindak balas endotermik. Apabila 1 mol gas nitrogen bertindak balas dengan 1 mol gas oksigen untuk membentuk 2 mol gas nitrogen monoksida, sebanyak 180 kJ tenaga haba diserap daripada persekitaran. Jadi semasa tindak balas, suhu campuran menurun. Jumlah kandungan tenaga, ni mesti sebut ni complete ya, jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas lebih tinggi daripada jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas. Oleh itu, delta H bertanda positif. Okey, perubahan tenaga semasa pemutusan dan pembentukan ikatan. Katalah kita ada tindak balas antara hidrogen gas dan gas klorin. Semasa tindak balas ni, ikatan antara hidrogen dan atom hidrogen, satu lagi dalam molekul hidrogen diputuskan. Dan ikatan kovalen antara atom klorin dan atom klorin dalam molekul yang sama juga diputuskan. So, pemutusan ikatan ni akan menyerap haba. Tenaga haba diserap untuk memutuskan ikatan. Jadi, tenaga haba diserap naik. Jumlah tenaga haba, jumlah kandungan tenaga meningkat kerana tenaga haba diserap. Sekarang hidrogen dan hidrogen ni klorin dan klorin berada dalam keadaan atom. Dah terpisah. Okey. So, semasa pembentukan ikatan yang baru, hidrogen dan klorin membentuk molekul hidrogen klorida. Semasa pembentukan ikatan yang baru, tenaga haba dibebaskan. Dibebaskan. Okey. So, dalam tindak balas eksotermik, tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan ni tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas lebih besar berbanding tenaga haba yang diserap untuk memutuskan ikatan dalam bahan tindak balas. Manakala bagi tindak balas endotermik, tenaga haba yang diserap semasa memutuskan ikatan bahan tindak balas lebih besar berbanding tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas. Itu membezakan tindak balas eksotermik dan endotermik. Okey, sekian saja daripada saya. Harap video ni dapat membantu. Okey, jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.